Selamat datang ke program Mind Your Health, Minda Sehat, Komuniti Hebat. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi hadir pada hari ini. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Manisha dan ini rakan saya Syahidil. Hai, saya Syahidil. Kami pelajar perubatan tahun akhir dari Universiti Melaya dan akan bertindak selaku moderator pada pagi ini. Sedikit pengenalan mengenai program kita pada hari ini, iaitu Mind Your Health, Minda Sehat, Komuniti Hebat. Program ini dilakukan untuk, pertama, memecahkan stigma masyarakat mengenai kesihatan mental. Kedua, mendidik masyarakat mengenai kepentingan kesihatan mental sebagai sebahagian daripada kesihatan diri. Ketiga, memperkasakan pengetahuan masalah kesihatan mental dan cara untuk mengatasinya. Baiklah, tanpa membuang masa, mari sama-sama kita berkenalan dengan ahli-ahli panel yang akan bersama-sama membincangkan topik pada hari ini. Ahli panel yang pertama ialah Dr. Aida Syarinas Ahmad Adlan. Beliau merupakan pakar psikiatri di Pusat Perubatan Universiti Melaya dan pensyarah kanan di Jabatan Perubatan Psikologi Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Selamat pagi Dr. Aida. Doktor sihat? Sihat, Alhamdulillah. Baiklah, ahli panel yang kedua ialah Puan Nurul Amirah binti Muhammad Azizul. Beliau ialah seorang usahawan muda yang juga merupakan graduan Universiti Melaya dalam jurusan kaunseling. Puan Amirah juga mempunyai pengalaman luas dalam berkhidmat bersama badan NGO untuk membantu golongan B40. Beliau turut pernah berkhidmat di Jabatan Kebajikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yayasan Suara Wanita dan Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Puan Amirah, sihat? Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum semua. Sihat? Dan ahli panel yang terakhir kita ialah Cik Siti Nur Aisyah Muhammad Razi yang merupakan mahasiswi tahun akhir di Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Selamat pagi Aisyah, sudah bersedia dengan program kita hari ini? Pagi, sudah. Baik. Baiklah. Umum mengetahui bahawa pandemik COVID-19 ini menuntut setiap individu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian diri. Bagi golongan yang bekerja, mereka terpaksa bekerja dari rumah atau work from home. Bagi pelajar sekolah pula, mereka terpaksa melakukan pembelajaran dari rumah. Bagi peniaga kecil industri sederhana, warung roti canai, kedai kuih muih, semuanya tidak lagi boleh beroperasi seperti sedia kala. Sudah pasti penyesuaian setiap individu adalah berbeza-beza sehingga wujud terma burnout saat bekerja. Jadi saya ingin ajukan soalan pertama ini kepada Puan Amirah. Mungkin Puan boleh ceritakan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan burnout saat bekerja dan bagaimanakah pandemik COVID-19 serta PKP ini menyebabkan seseorang itu berisiko untuk burnout semasa bekerja. Silakan Puan. Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua dan terima kasih kepada moderator Saudara Syahidil dan juga saudara siapa nama tadi? Manisha. Okey, Manisha, Saudara Manisha dan juga Dr. Aida dan juga Aisyah. Okey. Berkenaan dengan soalan yang diajukan, terma burnout ni memangnya satu perkataan yang saya kira selalu sangat kita dengar apabila kita berada dalam keadaan pandemik lah COVID-19 sekarang dan secara bahasa mudah ni lah burnout ni boleh dikatakan apabila kita berada dalam situasi yang mana kita berasa sangat tertekan, sangat letih, stres daripada segi fizikal dan emosi kita untuk kita bekerja daripada rumah lah, yang mana kita dalam konteks perbicaraan hari ini kita bercakap berkenaan dengan bekerja daripada rumah. Okey, dan burnout ni untuk seseorang itu mengetahui ataupun dapat detect dia berada dalam situasi burnout ni apabila seseorang itu dah tak ada rasa minat, dah rasa untuk berdepan, dah rasa untuk duduk bekerja di rumah di hadapan komputer ataupun buat workload daripada rumah, kita rasa macam kurang motivasi, terasa tak seronok. Dan sebab apa saya kata macam tu, keadaan apabila kita bekerja di office memang sangat-sangat berbeza sebab kita tahu bila kita masuk office kita ada timing, rigid timing dia pukul 9 dan pukul 5 ataupun 6 habis dah selesai kerja, kita akan balik rumah. Tapi apabila kita berada dalam situasi bekerja dari rumah, di mana rumah adalah ruang privasi kita sendiri, tapi perlu untuk kita campurkan untuk kita bekerja dan handle juga keluarga, anak beranak dalam masa yang sama, itu akan menyebabkan fokus seseorang itu terganggu lah, dan itu yang
yang saya boleh katakan bahasa mudahnya apabila kita bercakap tentang burnout. Baik, terima kasih Puan Amira atas penjelasan tersebut. Nampaknya ramai juga orang yang berisiko untuk menghadapi masalah burnout ini. Oleh kerana itu, amat penting untuk kita mengetahui cara-cara bagi mengenal pasti tanda-tanda burnout ini. Pada pandangan Dr. Aida, apakah gejala atau tanda-tanda yang boleh digunakan untuk mengenal pasti individu yang menghadapi burnout, misalnya pada orang yang tersayang atau rakan-rakan kita? Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah menjemput saya menjadi ahli panel untuk forum yang menarik ini. Okay, antara gejala burnout yang nyata kita boleh bahagikan kepada 3, gejala fizikal, gejala emosi dan gejala tingkah laku. Jadi kalau kita pergi ke gejala fizikal dahulu, antara yang paling ketara adalah rasa letih berpanjangan. Jadi bila kita rasa letih, kita tak bermotivasi untuk membuat apa-apa, badan rasa terlalu penat ya. Dan bila badan dah terlalu penat, kita punya tidur pun akan terganggu. Jadi dia jadi satu putaran yang tak baik lah. Badan penat tapi tidur terganggu, semakin penat. Okay? Dan kesihatan tubuh badan juga mungkin akan merosot lah sebab sistem imuniti badan kita akan kurang apabila kita berada dalam keadaan yang tidak selesa lah. Okey, saya pergi ke gejala emosi. Antara sifat-sifat yang kita nampak adalah macam cepat marah. Benda yang kecil pun akan trigger seseorang tu untuk jadi cepat marah, mengamuk. Atau seseorang tu dia mungkin menjadi terlalu sensitif. Benda-benda biasa pun membuatkan dia lebih kecil hati. Rasa macam mudah menangis, dia rasa tak dihargai, rasa hilang keyakinan diri, hilang semangat untuk membuatkan kerja yang telah diamanahkan, dan mungkin dia juga dapat macam dia dapati mengasingkan diri sebab dia dah tak nak bergaul dengan orang disebabkan keyakinan diri yang kurang tu. Okay? Antara gejala tingkah laku pula mungkin dia mengalami secara nyata nampak dia punya prestasi tu semakin merosot. Keupayaan bekerja dia semakin merosot, jadi bila merosot mungkin menyebabkan dia rasa rendah diri, dia pun tak nak bergaul dengan rakan-rakan sekerja ataupun cara pergaulan tu menjadi lebih hostile, lebih macam nak marah, jadi orang pun tak suka nak berinteraksi dengan dia. Okay, dan ada juga mungkin dia rasa kerja tu terlalu berat, jadi dia elakkan daripada buat kerja tu atau dia tangguhkan kerja tu. Kesudahannya macam kerja tu tak jalan. Okay? Itu antara gejala-gejala burnout yang kita kena pasti. Terima kasih Dr. Aida. Harap penerangan tadi dapat membantu kalian dalam mengenal pasti burnout.